Segala kerja buat kita hendaklah dilakukan dengan penuh ikhlas. Ala lillahi dinul khalis, innamal a'malu binniyat. Yang keempat, as-sidqu, jujur. Di dalam kitab Mahiyatut Tasawuf wa Simatu Ahlihi dikatakan ada beberapa ciri yang perlu kita kenali untuk menjadikan seseorang itu orang yang mempelajari dan menghayati ilmu tasawuf. Disebutkan 10 ciri yang terkandung di situ. Saya bacakan 10 ciri itu secara ringkas sebelum saya membicarakan tentang ilmu, tentang tajuk ikhlas yang saya pilih untuk kita bincangkan pada malam ini. Ciri yang pertama, al-ilmu bil kitab was sunnah. Orang yang ingin mempelajari tasawuf hendaklah dia mengetahui, dia berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Kerana ilmu tasawuf ini mempunyai kaitan yang amat rapat dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam Qushairi rahimahullah berkata, Imam Junaid rahimahullah berkata, madhabuna hadha muqayyadun bi usulil kitab was sunnah, ataupun ilmuna hadha musyayyadun bi hadis Rasulullah SAW. Man lam yahfadil Quran al-Karim wa lam yaktubil hadis la yuqtada bihi fi hadal amr. Ilmuna hadha muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmu tasawuf ini berkait rapat dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Ciri yang kedua yang disebutkan dalam kitab tersebut ialah ihtimamuhum bil qulub. Mereka mengambil berat tentang hati, wa sifatiha dan sifat-sifat hati, wa a'maliha dan amalan-amalan hati, wa tazyiniha dan menghiaskan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerana Allah Subhanahu wa taala, li'annaha mahallu nadarih, kerana hati itu merupakan tempat pandangan Allah. Wa dzalika muqtadal ihsan. Inilah yang dituntut di dalam pengertian ihsan yang disebutkan dalam hadis, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu mengabdikan diri pada Allah seolah-olahnya kamu nampak Allah, ka'annaka tusyahiduhu biqalbik, seolah-olahnya kamu menyaksikan Allah dengan hatimu. Fa illam takun tarahu ay fa illam takun tusyahiduhu fa innahu yarak ay fa innahu yuraqibuka. Kalau kamu tidak dapat sampai peringkat seolah-olah kamu menyaksikan Allah, hendaklah kamu yakin Allah sentiasa memerhati, mengawasi, mengintip, melihat apa yang kamu lakukan. Maqamul musyahadah wal muraqabah, yang merupakan amalan hati. Yang ketiga, al-ikhlas. Segala kerja buat kita hendaklah dilakukan dengan penuh ikhlas. Ala lillahi dinul khalis, innamal a'malu binniyat. Yang keempat, as-sidqu, jujur. Benar dalam akidahnya, benar dalam kata-katanya, benar dalam niat dan tujuannya. Yang keempat, benar. Ilmu tentang kitab dan sunnah satu, mengambil berat tentang hati dua, ikhlas yang ketiga, benar yang keempat. Yang kelima, at-tawadhu'ul qalbi, hati yang merendah diri. Tawadhu' yang telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Yang keenam, ma'rifatul fadli li ahlihi wa nabdul hasadi, mengenali kelebihan kepada orang yang dianugerahkan kelebihan dan jangan kita dengki, hasad dengki terhadap kelebihan yang dimiliki oleh orang itu. Anzilun nasa manazilahum, letakkan manusia menurut kedudukan mereka, gaulilah manusia menurut kedudukan mereka. Iza atakum karimu qaumin fa akrimuh, apabila datang kepada kamu orang yang mulia di sisi satu kaum, hendaklah kamu muliakan dia. Anzilun nasa manazilahum, bergaullah dengan manusia mengikut kedudukan mereka. Nahnu ma'asyaral anbiya umirna an nunzila nasa manazilahum, kami para nabi dituntut supaya kami bergaul manusia menurut kadar mereka. Kalau mereka dapat pangkat yang besar di sudut keduniaan, jangan dengki, bahkan bergaul dan mereka dengan penghormatan sebagaimana mereka mendapat penghormatan daripada kaum mereka dengan syarat mereka orang yang baik. Yang ketujuh, kasratu zikrillah subhanahu wa ta'ala. Antara sifat ahli tasawuf ialah banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak.
Dan yang ke-8, husnul bayan wa nabdzul jidal. Memberikan keterangan dengan baik dan menjauhi perdebatan, pertengkaran yang boleh membawa kepada perpecahan. Kalau sampai peringkat terpaksa berhujah dan berdebat, wajadilhum billati hi ahsan. Berjidallah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Keluarkan hujah yang tepat, yang kuat, yang kukuh. Kalau orang terima itu adalah baik, kalau orang tak terima, kamu sudah melakukan kebaikan dengan menyampaikan hujah. Ketika kamu berhadapan dengan orang-orang yang memerlukan keterangan daripada kamu terhadap perjalanan hidup kamu. Husnul bayan wa nabdzul jidal, yang disebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan nasihat yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang terbaik. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ayat dalam surah Yusuf. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada jalan Allah ala basirah, di atas mata hati yang terang, di atas bukti dan dalil yang kukuh. Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikut-pengikut aku. Menyeru dengan basirah yang baik. Yang ke-9, muqabalatus sayyi'ati bil hasanah. Menghadapi keburukan orang lain dengan membawa kebaikan. Mereka menyatakan kita salah, kita jawab dengan jawapan yang menyebabkan mereka boleh terima kita berada dalam kebaikan. Wal hirsu ala naf'il khalq, dan terlalu ingin untuk membawa dan mendapatkan manfaat kepada makhluk yang lain. Ingin mencari manfaat bukan sahaja kepada diri sendiri, bahkan kepada seramai manusia yang mungkin. Al hirsu ala naf'il khalqi, mengajak, terlalu ingin dan mengharapkan manusia, makhluk mendapat pelbagai manfaat daripada ajaran, pergaulan yang kita bawa dan aliran yang kita hayati. Was-sa'yu fi masalihihim, dan berusaha untuk membawa dan menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada makhluk. Itu sifat yang ke-9. Dan sifat yang ke-10, al-mahabbah, kasih sayang, cinta kepada Allah, dan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa di kalangan makhluk selainnya. Mengutamakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah ajaran yang telah menjadikan cemerlangnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, cemerlangnya orang terdahulu. Dikatakan dalam satu kenyataan bahawasanya kunna fuqara fa aghnana Allahu bil Islam, kunna adilla fa aghnana Allahu bil Islam, kunna adilla wa kunna fuqara kunna azilla fa akramana Allahu bil Islam, wa kunna adilla fa aghnana Allahu bil Quran. Kunna azilla, kami dulunya hina, fa aghnana Allahu bil Islam, fa akramana Allahu bil Islam. Lalu Allah muliakan kami dengan memilih kami menjadi orang Islam. Itu kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kunna adilla fa akramana Allahu bil Islam. Kita dulu duduk dalam jahiliyah, kita orang amat hina. Lalu Allah muliakan kita dengan kita mendapat petunjuk Islam. Wa kunna fuqara fa aghnana Allahu bil Quran. Kita dulunya faqir, lalu Allah perkayakan kita dengan Al-Quran. Mahma nabtaghil ghina wal izzata bighairihima afqarana Allahu azallana. Sekiranya kita inginkan kemuliaan, sekiranya kita inginkan kekayaan, tanpa kita mempelajari dan menghayati Islam dan Al-Quran, mustahil kita boleh dapat.